Tom and Jerry. Kof Yep. to. Ba. Ba. Banana. Okay. Kof to ba. Jim. Jim. Jajan. Dal. Dal. Yes. Kof, to, ba, jim, dal. Dal. Jadi Betul. bila bertanda huruf berbaris mati atau mati dalam ayat berhenti, harus Berhenti. dipantulkan. Dipantulkan. Baik. Okay. Okay. Kalau istilah canggihnya dalam Al-Quran, dalam tajwidnya, namanya qalqalah. Qalqalah. Ya, betul. Baik. Okay. Baik. Alright, so tidak perlu tahu istilah-istilahnya, tapi yang paling penting ketika kita sudah beranjak dewasa, kita adalah perlu bacaannya secara betul sahaja. And dulu memang kenapa kita di sekolah diperkenalkan dengan istilah-istilah agar waktu kita imtihan atau kita exam, kita mudah untuk mengingatinya. Banyak kan kat sekolah kita banyak diberikan istilah A, istilah B kan. Sebab kita guru-guru nak mempermudahkan kita dapat ingat ketika kita dalam exam. So sekarang ni kita insya-Allah dah tak ada exam melainkan exam alam kubur. Okay. So kita yang paling penting adalah kita nak baca dengan yang betul lah sekarang. Okay. So yang saya nak kongsikan satu perkara. Ketika selalu sangatkan kul wallah so wallah akak dah cantik dah tadi bacaannya kul wallahu cantik. Okay. So kalau dah jadikan dia surah pertama dalam solat pertama kita, maka kita dah ada emosi yang pertama dalam rakaat pertama kita, betul? So contoh kita dah baca minggu lepas, kita dah baiki Al-Fatihah kita. Kemudian yang kedua, kita pun memang sangat digalakkan untuk membaca surah. Adakah wajib? Tidak dalam solat. Tapi sangat digalakkan, sangat dianjurkan untuk membaca mana-mana surah yang ada atau yang kita hafal di dalam Al-Quran. Okay? So bacaan cantik, mari kita teruskan ke ayat yang seterusnya atau ingin ini? Saya rasa teruskan seterusnya. Boleh. Right. Okay. Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Okay. Cantik dah bacaan akak, cuma sembuhkan lagi sikit A dengan A. A di sini, A di belakang. Yes. Okay. Qul a'udzu, dia tak lemak dulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Okay. Qul a'udzu birabbil falaq. Cantik. Okay. Dia seperti NG tapi G soft. NG G dia soft, tak nak ming sangat. Kalau ming dia tarik hidung. Ming dia between. Between hidung dan between ni, okay? Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi Kak, sorry. Min syarri ma khalaq. Okay, cantik. Alright, seterusnya. Wa min syarri. Sama juga. Wa min syarri ghasiqin. Nampak Kita nak tersenyum, lepas tu kita nak mengendalam pula.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sudah enggak? Baik. Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Sekali lagi tak? Waqab. Macam ni. Okey, sekali. Baik. Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Sekali lagi. Macam Baik. Ghasiqin. Terus tak nak. Walaupun akak baca clear, cantik dah. Cuma tak nak ada tak nak. Ghasiqin iza waqab. Sebab itu dibaca dengan jelas. Cuba Baik. kak. Okey. Dia ni ya. Ghasiqin iza macam tu. Cuba sekali lagi kak. Ghasiqin iza waqab. Macam tu. Jangan hilangkan sangat. Macam terhilang pula akak. Ghasiqin iza waqab. Cuba. Okey. Ghasiqin iza waqab. Cantik. Waqab. Cantik. Wa min syarri. Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Silat jadi ain. Sorry. Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Ada lagi ya? Ada lagi, ada slur macam tu Dia itu apa tu? Tabiat menyanyi tu. Dia ada slur dia. Dia sebab ada kadang-kadang tu makninah dia panjang sikit kan. Yang ni tak payah panjang sangat yang ni. Okey, baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Cantik. Wa min syarrin baru syarrin macam ada getaran sedikit ni tu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Cantik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Coba. Wa min syarri hasidin. Tak nak sikit. Harus. Wa min syarri hasidin Wa min syarri hasidin idza hasad. Cantik sangat bacaan akak. Alhamdulillah. Kakak cepat belajar. Subhanallah. Mudah-mudahan terus kita dalam keadaan untuk terus belajar dan terus kita dipermudahkan untuk belajar dan mudah-mudahan kita terus mengakhiri kehidupan kita dengan Al-Quran insya-Allah. Alright. So, surah yang kedua insya-Allah dah cantik bacaannya, surah Al-Falaq. Atau akan try sekali lagi baca seorang-seorang. Okey. Baik. Allah. Baca slow ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Cantik. Min syarri ma khalaq. Sekali lagi kak, maaf. Min syarri ma khalaq.
ومن شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب Cantik. ومن شر Ha? النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. Cantik. Alhamdulillah. Okay. Alright. Biasa surah ni tak berapa favorite sangat kan? Dia dua je surah paling favorite lah. Qul huwallahu ahad dengan Qul a'udzu birabbil nas. Mari kita pergi ke surah yang seterusnya adalah surah An-Nas. Okey. Alright, boleh komen juga para follower Tegar Kak Liza. Betul. Apakah surah-surah yang paling favorite dalam solat terutamanya? Okey, Kak Liza kita dua surah Al-Ikhlas dengan An-Nas, bukan hanya Kak Liza, surah saya juga. Okey. Kan? Alright. Okay, so kita teruskan kita punya bacaan yang seterusnya. Okay, surah An-Nas. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ika? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Qul a'udzu birabbin nas. Ini sama macam tadi yang Rinna. Okey. Okay. Qul a'udzu birabbin nas. Cantik. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu dia Yuwaswisu fi Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Okey, cantik bacaan akak. Alhamdulillah. Okey, sekali lagi ya, Kak baca ya. Baik. Silakan Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Tahniah Kak. Barakallahu lak. Barakalaikum. Okey. Okey Kak, sekarang kita dah mula baca kan? Tadi Kak baca kan? Kita tes hafaz ya. Okey, kita tes hafaz dengan maksudnya menghafaz, membaca
dengan bertajwid. Maksudnya membaca dengan bacaan yang baik. Kenapa kita nak test malam ni? Sebab ini yang kita selalu baca. Nanti kita akan, saya faham akak selalu baca surah An-Naba, ya kan? Kan? Surah akak baca surah An-Naba, ya? Kan? So kita test dulu sebab kita nak yang paling utama, kita punya tujuan memperbaikinya yang paling utama adalah kita nak cantikkan bacaan kita, terutamanya dalam solat dahulu. Itu kita punya objektif dahulu kita punya ni, ya. Okey Kak, silakan. Okey, kita Satu mulakan persatu. surah Al-Ikhlas dulu. Betul, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus. Ha? Allah. Dia ingat takut dia salah huruf. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Cantik. Baik. Alhamdulillah. 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 Okay, teruskan. Dapat banyak pun. Alhamdulillah, ya. Okay. Dia kalau Al-Falaq ni dia selalu kadang tukang terbalik. Okey. Itu yang sengaja saya buat malam ni, dia menghafaz. Aja. Bagus ni. Okey. InsyaAllah ya. Okay. Sila jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Abang jangan gelakkan saya. Abang kan sebelah. Sekejap ya, nak tengok takut salah huruf. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sorry. Min Macam tak. syarri ma khalaq. Sabar nanti bang. Tunggu abang, saya tunggu. Abang saya kasih bagi punchline kat sebelah ni. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Betul. Wa min syarrin Nafasati. Wa min syarrin nafathati fil uqad. Abang. Suruh dia masuk sekali, nanti kita betulkan terus. Suruh dia. Dia punya kokolah memang hebat. Alhamdulillah lah. Okay. Wa min syarri hasidin idza waqab. Iza hasad. Sorry. Wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Okay. Menarik kan? Boleh insyaAllah. Menarik kan? Okay. So tadi baca macam cantik dah. Tapi sebab kita nak baca dalam solat, maka kita perlu mulakan bacaan sedikit demi sedikit untuk kita menghafaz. Okay, kita pergi surah favourite yang kedua. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
Malikin nas. Ilahin nas. Janganlah. Musik. Abang main sini bang. Ni main sini bang. Bang. Sinilah. Min syarril. Tengok tu. Bila baca perlahan dia jadi lupa lah Ustazah. Iya, saya tahu. Itu sengaja saya. Dia jadi apa dia seterusnya ni? Kenapa aku boleh lupa? Okay. Kita cuba lagi sekali. Ulang. Abang Okay. jangan ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syahril. Bukan Syahril, bukan Abang Syahril. Bukan Abang Syahril. Nama lelaki. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okay. So, Dia nampak ada gangguan. Nampak kan? Ustazah minggu depan ada tips. Ustazah bagi tips supaya kita bayangkan perkataan tu dan kita masa-masa tu sebut satu-satu, jadi insya-Allah kita boleh. Kan, nampak kan? Boleh kan? Betul. So, selama ni sebab kita okeylah sembahyang 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan? So, itulah maksudnya. Kalau anda kata hari ni kita tak nak sentuh tentang apa maksudnya satu persatu, tapi kita nak sentuhkan macam mana kita ada imajinasi mengenai apa yang kita tengah baca. Samalah juga sebenarnya dalam solat, terutamanya wanita ya, saya okey, kita terimajinasi kita nak buat kabinet. Contoh kan, kabinet. Dia cantik je. Aku nak susun sana lah. Dia boleh tersusun ketika 4 rakaat tu. Tapi selepas Assalamualaikum warahmatullahi macam mana? Dia lupa, dia hilang. Lupa dah. Betul. So kenapa? Sebab kita tak ada imajinasi. Kita membiarkan imajinasi berbeza. Satu lagi yang katanya kata syaitan ni bagus ni ya. Ya Allah, merdunya suara ustaz tu baca semai jemaah. Kan? Kita duk rasa seronok. Ya Allah, bestnya lah. Ya Allah, kalau lah anak aku nanti si Ibrahim boleh macam dia jadi begitu. Nampak tak? Dia bisikan yang baik. Dia bisikan yang baik. Iya. Kenapa? Sebab kita dah biasa. Okey, ustaz ni baca, ya Allah, Allah hadir pun sedap sangat. Ya Allah, nak ayat macam ni nanti. Nampak? Dia nampak baik. Kalau tadi memang dah jelas lah kita memang seorang yang suka mengingati sesuatu dalam solat kan. Tapi ketika kita dalam perkara yang baik pun, sebenarnya yang paling utama ketika kita tidak boleh memahami ayat-ayat Quran tersebut, apa yang kita lafazkan, maka kita cukup imajinasikan huruf apa yang di sini. So, kenapa pentingnya belajar Al-Quran, okey? Nanti perlahan-perlahan kita adakan imajinasi.
Nanti orang nampak, nanti daripada imajinasi dia boleh membayangkan kan, minta jadi tahtahal anhar, ada ada di syurga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Nanti baru ada imajinasi berbentuk visual bagaimana bahagianya hidup di dalam syurga. Itu nanti. Sekarang kita perlahan-lahan sebab kita baru memulakan, kita baru cuba banyak tentang Al-Quran ni, banyak perkara yang kita selalu cakap, kita selalu mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan kita ingin terus belajar dan kita terus untuk mempelajari, memahami, memvisualkan apa itu Al-Quran sendiri. Okay? So kenapa orang Kristian terlalu, maksudnya mereka banyaknya macam mana pendidikan cara memahami Halloween it's okay, padahal Halloween daripada ajaran agama Kristian, apa mereka lakukan? Mereka melakukan dalam bentuk visual kanak-kanak. Betul. Fun day saja, one day yang make fun. Betul. So kita tak ada imajinasi itu. Al-Quran kita terus perkara yang serius. So inilah yang kita akan cuba bawakan. So jika kita tidak membawakan, kita memang belum berkemampuan mungkin untuk membuka satu channel, Disney Channel macam tu. So kita perlahan-lahan kita kongsikan. Yang paling penting Al-Quran adalah empati, hati kita. Macam tu. Okay. So itulah saja daripada saya. Alright. So saya ada pengumuman sedikit. Okay. Kita ada pengumuman sedikit kepada follower-follower Kak Liza. InsyaAllah di Bi'anahul Quran kita menyediakan semakan bacaan percuma. Okay. Semakan bacaan Al-Quran percuma Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk di dalam Telegram Bi'anahul Quran. Telegram Bi'anahul Quran. Okay. So nanti kita akan letakkan link. Okay, nanti kita minta kongsikan dia dekat Kak ni. So kita memang berikan, sebab kita dah sekarang ni kita semak seminggu 5 ayat. So kita dah dalam ayat ke 11 juga. Saya tak pasti ni. So kita akan buat semakan hari Sabtu. Kita ada semakan bacaan Al-Fatihah secara percuma. Semua secara percuma. Cuma join Telegram Bi'anahul Quran. Kemudian di situ tim kami, ustaz-ustazah kami akan membuat minta tuan-puan atau siapa saja yang sedang mendengar kita punya sharing malam ni, okay, dan nanti kita akan minta tuan-puan hantar voice record within 3 days secara percuma. Ini jangan lepaskan peluang ni. Pasal saya cakap terus terang lagi ya, semahafal Al-Fatihah ada kesilapan. Memang ada kesilapannya. Jadi kalau bila kita silap dan tidak mahu betul-betul mengakui kita ada kesilapan bacaan, jadi kita selama-lama ni membaca dalam salah di dalam setiap solat fardu. Jadi macam mana tu? Jadi jangan lepaskan peluang ni you all. Ustazah, saya nak cerita sikit boleh tak? Boleh, silakan. Tadi Ustazah cakap pasal surah Al-Mulk ni. Surah Al-Mulk. Allahu Akbar. Saya bila cakap pasal surah Al-Mulk ni saya tersentuh. Saya sangat-sangat tersentuh. Jadi kalau saya cerita ni tiba-tiba mata saya merah, hidung saya merah, saya minta maaf ni para penonton semua. Pasal saya ni memang senang mengalirkan air mata apalagi kalau kisahnya sangat-sangat menyentuh saya. Ketika arwah ayah saya, arwah ayah
pelakon kembali ke rahmatullah pada Jun 2019. Beliau mengidap kanser stage 4 dan ketika setelah melalui radioterapi, beberapa minggu selepas radioterapi, arwah kena stroke, ya. Arwah kena stroke. Jadi sepanjang rawatan stroke, arwah tinggal bersama dengan saya di rumah ni dan kami adik-beradik jaga sama-sama lah, ya, pasal adik-beradik semua dekat-dekat, alhamdulillah. Salah satu aktiviti saya dengan arwah adalah membaca Al-Mulk. Pasal kalau tak silap saya, saya pernah dipesan oleh beberapa orang sahabat yang mengatakan kalau kita hendak membantu, memudahkan urusan apa-apa saja urusan kepada sesiapa yang kita hendak tujukan ni, antara bacaan surah yang sangat-sangat dianjurkan adalah Al-Mulk. Betul ke Ustazah? Ya. Jadi saya pada ketika saya rajin baca surah Al-Mulk pada arwah, pada ketika itu nampak sebenarnya arwah tak berapa baik keadaan dia. Jadi saya tidak mahu bacaan saya Al-Mulk itu membuatkan dia tak boleh bercakap pasal kena stroke. Saya tidak mahu bila saya baca Al-Mulk nanti dia fikir Liza ni tengah nak bagi apa ni, tapi sebenarnya saya nak buatkan supaya dia rasa tenang dan dia rasa aku berguna di keadaan aku stroke. Saya baca dan saya tanya, ayah betul? Jadi saya terus baca. Saya baca lagi dan saya tanya, ayah betul tak? Dan dia, jadi saya selesai saja surah Al-Mulk. Saya pandang, ayah terus, Masya Allah, itu kenangan lah Ustazah, saja nak share. Saya nak share lah. Pasal apa tu, setiap kadang-kadang tu kita rasa benda tu dah yang pernah kita lalui. Saya sajalah nak share benda-benda apa yang kita dah pernah lalui kan. Dan kalau dia dapat memberi terutama sekali kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang kat luar sana yang ada ahli keluarga kita yang unfortunately dijangkiti COVID, ada yang ada di ICU, ada yang dah ditidurkan. Apa kata ajak juga ramai-ramai dekat rumah, selain baca Yasin, jangan putuskan bacaan Al-Mulk itu juga, insya-Allah. Jadi ia akan memudahkan bukan saja untuk siapa yang kita tujukan, tetapi juga beri ketenangan juga pada diri kita sendiri, insya-Allah. Betul. Kan saya dah senang, nak tukar mood pun senang juga. Berlakon kan. Faham. Itulah dia. Saja nak share lah. Alhamdulillah, akak sebenarnya sudah merasai sebenarnya nikmat ketenangan yang memang Allah janjikan melalui Al-Quran itu sendiri. And so insyaAllah kita teruskan amalan, teruskan membuat amalan. So dekat Facebook Biana Quran pun alhamdulillah kami istiqomah buat live. Setiap malam pukul 10 malam kita baca bersama-sama di dalam Facebook Biana Quran juga. Okay. So doakan Biana untuk terus berjuang untuk kita berkongsi bersama apakah itu kebaikan Al-Quran dan bagaimana ada tiga sebelum kita tutup kita punya majlis malam ni, ada tiga dari golongan sahabat kita yang boleh memberikan syafaat. Ada tiga golongan yang dari golongan sahabat kita adalah memberi syafaat. So kita kan susah nak dapat, bukan susah lah, maksudnya saya sendiri pun sukar untuk selalu mewajibkan diri untuk zikir, untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Siapa yang pertama kita dapat sebab kita duduk dengan kawan-kawan kita, yang pertama sahabat yang membantu kita boleh memberikan syafaat daripada kita ahli neraka menjadi ahli syurga, insya-Allah. Sahabat yang pertama adalah sahabat yang solat berjamaah. Kita melakukan solat berjamaah. Di mana? Di masjid. Di mana? Di rumah.
So itu adalah yang boleh menarik kita, tarik kita, okey. Orang yang sama-sama bersolat berjamaah, jika ada satu yang dah terlepas, Allah masih beri pilihan kepada orang tersebut untuk carilah di mana sahabatku yang memang solat di sebelahku. So Allah menyuruh carilah dia di mana-mana neraka dan tariklah dia ke syurga. Itu yang pertama. Okay? So adakah saya dengan Kak Liza selalu buat itu? Tak boleh. Kenapa? Saya berada di Kuang, Kak Liza berada di Kelang. Kan? Kita suka untuk melakukan itu. Kan? So kita nak banyak sahabat. Okay. Yang kedua, okay, sahabat kita yang boleh menarik kita daripada kita menjadi ahli neraka kepada ahli syurga. Yang kedua adalah yang melakukan puasa secara berjamaah. Okay. Lebih detailnya adalah melakukan iftar secara berjamaah. Orang semua puasa kan? Semua orang puasa. Kak Liza, saya puasa hari ni. Takkan macam mana kita nak ni? So yang melakukan iftar bermaksud buka puasa secara jemaah. Itu yang banyak kan dekat surau-surau, banyak sponsor yang dibuat. So kenapa kita nak cuba untuk kita ada sahabat yang dapat ni. So keadaan pandemik, 1 dengan 2 kita tak boleh buat sekarang kan. So adakah kita tak ada pilihan? Kita still ada pilihan. Pilihan yang ketiga adalah melakukan kebaikan secara berjamaah. Okay? Membina komuniti. Alhamdulillah saya ajak Kak Liza nak permulaan kita untuk kita membuka komuniti kita membaca Al-Quran secara berjamaah, melakukan kebaikan secara berjamaah, bukan hanya membaca Al-Quran. Maksudnya kita nak membina itu yang pertama. Kak Liza, mudah-mudahan jika saya menjadi ahli neraka, Kak Liza, tolong cari saya nanti bila Kak dah masuk ke syurga, tolong cari saya di pintu neraka sebab saya juga masih dalam keadaan pendosa yang selalu ada saja salahnya. Ada saja salahnya. So tolong tarik saya. Itu saja tujuan saya. Apatah lagi ketika saya membina Bi-Anahum Quran ini. So harap-harap kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama mempertahankan Al-Quran. Kita sama-sama menyebarkan Al-Quran tersebut di mana sahaja yang sedang Allah berikan kemudahan. Allah sedang berikan kemudahan menggunakan smartphone. InsyaAllah kita manfaatkan sebaik yang mungkin melalui smartphone ini. Itu saja perkongsian saya pada malam ni, Kak Liza. Wah, Masya Allah. Kita sekejap je tak rasa pun sebenarnya dah 1 jam dah kita bersama. Banyak sebenarnya yang dapat 2 page ni. Saya dah dapat buat notes, ada dapat 2 page, Masya Allah. Kemudian pula Ustazah, ada juga soalan daripada yang menonton ni. Sebelum kita tutup kita ambil satu soalan daripada Oshafina. Nak tanya, tanda bacaan lam alif dalam Al-Quran tu perlu diteruskan atau kena berhenti ni yang ke atas kecil tu. Okey. Dia perlu berhenti ataupun tak boleh berhenti itu. Okey. Tanda wakaf, tanda wakaf maksudnya tanda berhenti. Wakaf maksudnya berhenti. Okey. So secara asasnya tidak ada yang haram, tidak ada yang wajib. Okey. Cuma yang sangat digalakkan. Kan nanti kan bila akak buka Al-Quran ini, tanda yang berhenti berbeza dengan Al-Quran yang ini. Betul. Berbeza, betul? Okey. Alright. So, kalau tanda lam yang baik, yang paling digalakkan, jangan berhenti, teruskan. Jika tidak mampu, boleh berhenti. Maksudnya kemampuan nafas. Macam tu. Digalakkan untuk teruskan lah. Teruskan, digalakkan, sangat digalakkan macam tu. Okay. So kenapa ada perbezaan? Nanti ada banyak pertanyaan pula, kenapa ada perbezaan? Kerana ini adalah yang ditulis oleh para ulama. Ada ulama yang memahami ayat ini seperti ini.
Macam kita juga kan, kenapa ada yang macam ni ya? Kenapa ada yang macam ni ya? Sama juga, kenapa? Itulah keterbatasan manusia. Itu kita paling mudah kita mengambil jalan tengah sahaja. Macam tu. Okay? So, diteruskan, yang paling baik adalah diteruskan. Jika tidak mampu bernafas, tak mampu dalam keadaan tak mampu suara kita atau nafas kita tak mampu, kita berhenti dan kita cuba teruskan macam tu. Baik, digalakkan untuk teruskan aja. Sangat InsyaAllah. Okay. Terima kasih Ustazah. Harap ada soalan yang ditanya oleh Usyafina tu dah terjawab. Jadi kita sama-sama belajar. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak sabar nak tunggu untuk hari Rabu minggu hadapan. Baik, okey. Agak-agak kita nak bincang apa ni minggu depan biar kita punya follower akak boleh tertanya-tanya ni agak-agak. Betul. Kita bagi clue je, jangan bagi terus terang. Jangan, kita bagi clue saja. Okey tak? Agak-agak tu apa tu agak-agak? Apa tu tak rasa-rasa? Kan, saya pun tak tahulah. Saya pun tertanya-tanya ni. Okey. Kita boleh juga tanya kepada follower akak, okey, yang tengah ikuti kelas ni, apa yang rasa-rasa tuan-puan ingin kami kongsikan lagi. Macam tu. So kan, insyaAllah Kak Liza kita dah bagus bacaannya. Tapi kita cuba kita nak pergi surah-surah yang panjang lepas ni kan. Alright? Boleh kan? Mungkin kita boleh tanya surah yang mana yang penonton semua hendak belajar, kan? Surah yang mana? Mungkin selalunya terkadang antara surah-surah yang banyak dianjurkan untuk dijadikan amalan-amalan kita, antaranya surah Al-Kahfi, ada surah Al-Mulk. Tapi Ustazah, ada satu perkara lah yang saya nak cakap. Ada certain surah baca senang aja. Sampai ada certain surah, kenapa susah benar nak baca ni yang itu yang saya rasa. Nanti mungkin saya boleh share dengan Ustazah apa surah yang saya rasa bila saya baca macam umpama saya ni tak pandai baca. Cuba teka surah apa? Cuba teka surah apa? Saya tak ingat, nanti kan saya check balik. Tapi yang itu ada apa tu yang nanti saya dapat check balik. Pasal saya memang ada tandakan. Nanti kan kita, mungkin itu antara surah yang maybe kita boleh kongsi untuk minggu depan. Saya banyak yang macam beri macam ni juga, sama macam akak pernah cakap macam ni juga. Antaranya adalah surah Yusuf. Surah Yusuf, sebab tengok cerita rentetan Yusuf hidup daripada kecil, macam mana dia punya kepayahan tu. So ada juga yang bercerita macam tu. Tak apa, nanti kita tengok sebab lain orang lain yang dirasa, betul? Dia sebenarnya ada faham. Masya Allah, hebatnya Al-Quran ni Ustazah. Ya Allah. Ya kan? Baik, kalau macam tu pun pada para penonton, you all boleh je, pasal walaupun kita dah end kita punya kelas, tapi saya pun maybe saya nak bagi masa lagi dalam 15 minit je nak bersama dengan saya punya followers. Maybe kita boleh share sikit, ada apa-apa yang kita boleh bantulah pasal apa-apa pun, apa saja yang kita buat dalam dunia ni, kalau ia tidak memberi manfaat kepada orang lain, kita adalah orang-orang yang sangat-sangat rugi. Jadi apa yang kita buat sekarang ni pun sebenarnya nak bagi manfaat, not only saya belajar tapi dapat bagi manfaat pada yang lain juga pada malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Okey, nanti kita jumpa. Ya Ustazah, Ustazah nanti jangan lupa bagi link kepada Telegram tu. Boleh, baik. Nanti saya akan berikan. Baik, insyaAllah. Itu pun dah ada orang cakap, Allah Akbar, saya memang susah baca surah Yusuf. Masa pregnant suka baca, tapi susah nak baca. Itu dia. Surah Yusuf lah minggu depan. Panjang tu surah Yusuf tu, nanti kita cerita. Kita tengok dulu. Kita pilih mana bagi ada ayat 10 ayat je ke macam mana ke 5 ayat ke 10, very ambitious ya. Kita pilih 5 ayat aja ke macam tu. Baik. Alright, so insyaAllah kita nak tutup ke Kak?
Kalau Kak Ustazah Hana nak leave dulu pun tak apa. Saya nak dalam 15 minit bersama dengan followers saya. Alright, Okay. okay. Nanti share ya Okay. link, saya boleh letakkan dekat Instastory untuk manfaat semua. Boleh. Okay, so mari kita sama-sama doa dulu. Okay, sementara Okay. nanti Kak Liza mudah-mudahan apa yang sedang diusahakan oleh Kak Liza dan ahli keluarga semua mudah-mudahan dipermudahkan dari rezekinya dan diberkati dari segala urusannya. Mudah-mudahan apa niat kita di sini yang sedang kita lakukan, semoga kita selalu tajdid niat, Kak Liza dengan saya juga terutamanya bukan untuk menunjuk kelas kita pada setiap hari Rabu ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan manfaat, mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan kebaikan terutamanya mengenai Al-Quran itu sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal dan baik, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah berikanlah kami rezeki yang halal dan baik. Ya Allah terimalah amalan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.